Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Malam, salam reformasi. Salam perjuangan kita ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya dan saya harap suara audio dengar dengan jelas ataupun masih lagi slow ke apa ke, tolong bagi tahu, tolong inform kalau suara saya masih slow. Suara saya okey ke ataupun masih slow dekat YouTube, Facebook ke? Okey, salam dari Seremban. Terima kasih Baharudin Besah LTL. Semoga sihat. Terima kasih, terima kasih. Okey, so mohon komen. Suara okey ke ataupun suara perlu diperjelaskan lagi? Okey. Okey. So kekal tegang. Kekal tegang kekal tegang. Slow YouTube, bukan YouTube je rasanya. Okey, saya buang. Okay, check 1 2 check. Alright. Okay. Masih lagi. Ya, tuan Okay, alright. Suara okay. Okay, cantik. Okay. Alright. Saya test dulu suara. Suara YouTube okay. Suara okay dah. Cantik. Baik. Terima kasih, tolong share love. Tolong share. Tolong share tuan-tuan. Tolong tap love. Terima kasih, tolong yang share, like, subscribe. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga yang terus berada dekat kita pada malam ini. So kita harap semuanya berjalan dengan lancar. Semua berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan dan diberikan apa orang kata keberkatan pada bulan Ramadan ini. Baik. Saya ada masalah dengan saya punya. Sebab itu saya tak start dulu. Saya tak start dulu. Okay. Right. Aha. Kalau tak okey juga saya tak tahulah suara ni macam mana kan. Saya kena tukar mikrofon baru ke ni. Mikrofon ni pun dah lama dah. Siapa yang ikut saya pun dia agak lama lah. Dia akan tahu suara macam mana kan. Okay. LTL, terima kasih. Terima kasih juga, suara okey. TikTok okey. Saya tahu TikTok okey. Sistem saya dekat YouTube, Facebook ni. Kan? YouTube, Facebook. Dia bukan tak ada suara tau. Dia ada suara. Tapi suara saya dia jadi slow. Dia perlahan. Tu yang masalah tu. Salam dari Singapura. Terima kasih. Terima kasih juga orang Singapura. Walaupun bodoh tu yang Karim Nangga, orang Sarawak sudah ditelanjang oleh padu. Cam sekali pengetahuan seorang menteri. Tiang bendera berjuta-juta. Yuha, uha. Jerit baru dengar. Saya nakkan jerit all the time. Teruk juga suara saya ni. YouTube suara tak kuat. Saya tahu suara tak kuat. Okay, saya cuba satu benda lain. Kalau saya cuba macam ni, macam mana? Okay, suara okey dah. Suara okey dah sebenarnya dari tadi.
Alright. Bang Is, ulang sikit nanti Saifuddin Nasution dekat keluar sekejap. Saya takkan ulas yang saya terus panjang. Panjang keluar sekejap tu kan. Cerita dia panjang. Tapi saya akan ulas secara umum je lah berkenaan dengan, saya tak ulas kot secara umum tu. Sebab apa yang dicakap oleh YB Saifuddin tu biasa je sebenarnya. Tak ada apa yang istimewa pun bagi kami lah, sebab kami selalu dengar kan. So for us is nothing new lah. For us is nothing new. So kita tengok nanti ulasan saya. Saya try letak TikTok ni dekat sini tuan-tuan. Kan. Okay, YouTube suara je. Okay, suara itu agak jauh tadi. Okay, ni okay dah. Okay. Tadi suara jauh. Sekarang suara bagus. Saya tak tahulah tuan-tuan. Kadang-kadang dia jauh, dia dekat. Dia jauh, tapi dia dekat. Tapi dia jauh, tapi dia dekat. Saja. Okay. Assalamualaikum. Apa yang dikatakan oleh Menteri Wabi Karim adalah betul. Too much personal information. Forward juga ada yang dulu, Norhana Ibrahim. Untuk makluman Norhana, it's not about too much information. Your information is already in there. You already give the information to the government through all more than 300 pangkalan data di dalam kerajaan. Apa yang you tengok ni Norhana is just a tip of the iceberg. Sebenarnya data you lagi banyak daripada tu. Kan? Cuma apa yang kerajaan nak adalah they want you to update. Sekejap lagi saya cerita Norhana. Kenapa? Ada yang kata kenapa nak letak nombor akaun? So apa isunya letak nombor akaun sebenarnya? Alright, so nanti saya akan tengok. Salam dari Perth, terima kasih. Yang baik teruskan, terima kasih Dola. Saya sokong Ayatullah berhala. Janganlah cakap itu Syah Hafiz, bulan puasa ni kan. Tak elok cakap itulah. Kita tak setuju dengan hadis satu hal, tapi kita jangan cakap itulah, tak elok lah. Okay. Alright, so malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Pertama, Wan Saiful sendiri yang sebenarnya minta suapan sokong PMX. Sebenarnya saya dah cerita benda ni dalam posting saya dan saya ada bagi hint dalam live saya. Cuma bila hari ini ahli parlimen ahli parlimen Selangor, ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli parlimen. Ahli parlimen si Jangkang? Bukan. Apa? Allah. Yang itulah nanti kita dengar. Sendiri menyatakan tentang dia yang minta suapan di luar parlimen, di mana Wan Saiful boleh saman lepas ini. Jadi saya dah boleh dedahkan sedikit apa sebenarnya yang berlaku dan saya boleh siap bagi tahu hotel mana mereka berjumpa tuan-tuan. Tanjung Karang. Terima kasih pejuang. Saya kadang-kadang bila saya cakap otak saya jam. Banyak sangat information kan. Wan Saiful didakwa hari ini. Okey, Sabah pula minta padu dihentikan. Soalannya kenapa? Sebenarnya dia bukan soalan data tuan-tuan. Dia ada benda lain. Nanti kita akan cerita. Benarkah dakwaan bahawa subsidi minyak akan dihapuskan? Thank you Isu Tijoh. Matilah nak. Ventilator rosak, Pamaniaga bayar kerajaan. KK Mat dan vendor akan didakwa esok. KK Mat saman vendor dan pengeluar. Saifuddin Nasution dirujuk ke Jawatankuasa Parlimen. Bila masa air Kelantan akan selesai. Buka kotak bro. Saya tak boleh buka kotak bro. Harry Vin, saya tak boleh buka kotak sebab isu dia adalah bila saya dah kena, saya tak boleh terima gift, saya tak boleh bagi gift, saya tak boleh buka kotak, saya hanya boleh buat live saja di dalam TikTok. Dalam TikTok, so saya tak boleh jual apa-apa ke terima apa-apa, saya tak boleh. Itu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di dalam TikTok. So itu bila ada orang maki saya kata alhamdulillah pahala. Walaupun saya tak dapat gift, saya dapat pahala. Orang nak bagi duit kena bagi nombor akaun. Betul. Sekejap lagi kita cerita kan. Kenapa dia minta nombor akaun. Tapi yang peliknya tuan-tuan, yang dia minta nombor akaun, kita pelik pula. Banyak lagi yang bukan agensi kerajaan minta nombor akaun. Kita tak kisah pun. Sebenarnya bukan itu alasan dia. Dia ada alasan lain. Okay? Dia ada alasan lain. Baik. Kita akan pergi satu persatu malam ini insyaAllah. Ventilator rosak. Pamaniaga setuju bayar balik 16.7 juta pada kerajaan. Jawatankuasa Kira-kira Negara memaklumkan Pamaniaga bersetuju untuk membayar, thank you Diana, kira-kira 16.7 juta kepada kerajaan untuk 104 buah ventilator rosak yang dibeli dari China pada tahun 2020. Menurut laporan PAC yang dikeluarkan hari ini, subsidiari Pamaniaga Logistics Sdn Bhd, setuju secara prinsip berkenaan perkara itu dalam mesyuarat bersama kerajaan pada 29 Februari lalu. Susulan itu, pengerusi PAC, Mas Armianti Samsudin berkata, pihaknya kini berpuas hati dengan respon Kementerian Kesihatan atas show yang dibuat.
PAC berpuas hati dengan tindakan KKM yang telah mendapat bayaran balik berjumlah 16.785 juta bagi 104 ventilator yang tidak berfungsi. Tindakan KKM ini selaras dengan show ketiga laporan PAC, iaitu KKM perlu segera menyemak status waranti bagi kesemua 136 unit peralatan ventilator dan memastikan tindakan sewajarnya diambil kepada pihak yang bertanggungjawab. Justru PAC mencadangkan supaya wang berkenaan diguna dan ditambah oleh Kementerian Keuangan bagi memastikan ketersediaan peralatan ventilator di seluruh hospital kerajaan. Ventilator tersebut dibeli ketika kemuncak penularan wabak. Setelah membayar 20 juta untuk ventilator tersebut, KKM mendapati 104 unit tidak dapat digunakan atas pelbagai sebab. Namun ekoran tiada perjanjian kontrak yang ditandangani di antara KKM dan Pharma Niaga yang membuat bayaran penjualan. PAC berkata tiada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan. Dia pelik tuan-tuan, ini berlaku pada zaman 2020 sewaktu KJ menjadi Menteri Kesihatan pada waktu itu. 20 juta dibelanjakan untuk membeli ventilator secara tergesa-gesa. Dibagi projek itu kepada Pharma Niaga. Pharma Niaga dia melalui orang dia jadi orang tengah lah kan. So dia beli daripada satu vendor dan vendor tu sebenarnya bukan dia yang produce. Pengeluar tu pun dia juga adalah orang tengah. Dan rupanya ventilator tersebut tidak ada warranty. Bukan semualah. Some of it tak ada warranty. Some of it dia dalam keadaan yang tak diketahui. Dan the worst thing is bila tidak ada satu perjanjian pun di antara KKM dengan Pharma Niaga akan liability kalau sekiranya vendor mesin tu rosak. Maksudnya biasa kalau kita beli barang, contohnya ni air saya kan. Air shaker saya ni kan. Saya minum ni JVT ni. Kalau saya beli air shaker ni, contohlah, ni bukanlah air shaker ni tak adalah warranty. Biasanya kalau kita beli barang, dia mesti ada warranty, betul tak? So bila dia ada warranty, kenapa ada warranty? Kereta pun ada warranty. Sebab kalau rosak, then mereka bertanggungjawab dalam tempoh warranty period untuk ganti parts ke, ganti balik ke, one to one ke, ataupun baiki dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini tak ada. So akhirnya apa yang berlaku adalah kita ada 100 lebih ventilator yang tak boleh digunakan. Ventilator ni apa tak alat pernafasan tu. Yang untuk mesin untuk kita buat alat pernafasan tu kan. Tak boleh digunakan. Nilai dalam kalau 16 juta, ratusan ribu satu biji. Ratusan juta, ratusan ribu, ratus ribu. Satu biji tau katil yang ada ventilator tu. Okey. So, isu dia adalah pada waktu itu PAC mengatakan bahawa sekarang ini kita perlu gantilah, perlu ada pihak bertanggungjawab. Pharma Niaga kata, macam mana kami nak bertanggungjawab? Kami vendor pun dah tak ada. Vendor pun dah tak ada, tuan-tuan. So, bila vendor dah tak ada, habis macam mana? Vendor tak ada, orang kata spare part tak boleh nak buat. Jadi, akhirnya disebabkan tidak ada perjanjian, maka KKM loss. Tak boleh nak saman, tak boleh buat apa. Tapi nasib baiklah. Akhirnya hari ini Pharma Niaga bersetuju bayar balik 16 juta tersebut kepada kerajaan. Kan? Akhirnya Pharma Niaga bersetuju membayar kembali 16 juta kepada kerajaan di atas kesilapan tersebut walaupun tidak ada perjanjian per se, tetapi orang kata Pharma Niaga sanggup mengambil tanggungjawab dan risiko tersebut di atas dasar sosial. Sebenarnya kalau ikutkan boleh je Pharma Niaga lepas tangan. Boleh je Pharma Niaga nak lepas tangan. Tapi akhirnya siapa yang rugi? Rakyat rugi. So kita lihat bagaimana pada zaman 2020 sewaktu COVID tersebut dahulu, keadaan di mana kita dapati pembelian secara sembrono, duit hilang begitu saja, masuk ke dalam akaun company, masuk dalam akaun orang kata pertubuhan, masuk dalam akaun parti, projek dilaporkan berbilion-bilion ringgit, tapi banyaknya direct nego. So all that happen pada ketika darurat berlaku dan ketika COVID berlaku. Dan kita berjaya sekat lah buat masa ini. Alhamdulillah. So sikit-sikit, perlahan-lahan sebenarnya kita ambil alih. Perlahan-lahan kita baiki. Kalau Sanusi kata, kalau PAS kata, kita mewarisi Kedah Agro dosa kerajaan zaman dahulu, saya nak kata bahawa kerajaan sekarang mewarisi dosa 33 bulan. 33 bulan
kerajaan sebelum ini memerintah. So kita kena bersihkan. Bak kata Sanusi lah. Bak kata ahli parlimen Alustar kan. Kita kena bersihkan dosa pemerintah terdahulu. Inilah sekarang kita buat. Beza dia, kita berjaya, mereka gagal, 27 orang itu tak berjaya dibayar gaji. Bukanlah, akan dibayar lah. Tapi lepas ni akan hilang kerja. Peliknya tuan-tuan, dia nak buang 27 orang tu, 24 orang tu, 24 orang tu. Tapi dia salahkan 24 orang tu tak boleh cari duit. Dan dia kata, dia salahkan 24, tapi bosnya dia. Sepatutnya kalau nak salahkan yang gagalnya adalah dia. Dia tu siapa? Sanusi lah. Dia lah sebenarnya gagal dalam pengurusan. Sebab dia tak berjaya menguntung atau mendatangkan keuntungan kepada syarikat tersebut. Okay? Itu cerita lain yang kita nak bawa. Baik, habis. Okay, cerita KK Mart pula. KK Mart, pembekal stoking diheret ke mahkamah esok. KK Mart dan salah seorang bekas pembekalnya dijangka didakwa di mahkamah esok berhubung stoking tertera kalimah Allah. Malaysia kini difahamkan bahawa selain dua syarikat itu, pertuduhan itu juga akan dikenakan terhadap 2 individu dari KK Mart dan 3 daripada pembekal Xinjiang Chang Sdn Bhd. Salah seorang wakil KK Mart yang dijangka akan didakwa ialah pengasas syarikat Chai Kekan atau KK Chai. Pihak dari KK Mart dan juga Xinjiang Chang akan didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Kesesaan kerana melukakan perasaan agama orang lain. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun atau denda atau kedua-duanya. Selain itu, difahamkan bahawa pihak Xinjiang Chang akan didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan kerana bersubahat. Seksyen itu menyatakan bahawa hukuman untuk bersubahat melainkan dinyatakan adalah sama dengan kesalahan sebenar. Pertuduhan akan dibuat di Shah Alam. Sebelum ini, 2 individu telah dipenjara 6 bulan dan masing-masing 12,000 dan 15,000 kerana komen menghina isu berkenaan. 2 minggu lalu, stoking kalimah Allah ditemui di kedai KK Mart yang mengundang kecaman dan juga gesaan boykot. Now, dalam masa yang sama, KK Mart sues vendor over alleged sabotage. KK Mart has sued Xinjiang Chang Sdn Bhd for allegedly sabotaging the convenience store's chain's business by supplying them with socks bearing the word Allah. When contacted by FMT, lawyer David Guru Patam confirmed that the suit had been filed with Xinjiang Chang and its owner, So Chin Huat, named as defendant. According to the statement of claim, KK Mart said the defendant had caused sabotage of its lawful business. KK Mart said it had helped for Xinjiang to supply arm covers on a consignment basis, and there was no permission or agreement on the display or sales of any kinds of socks. The defendant were aware that on February 5th, 2 of the 3 staff at Bandar Sunway outlet did not turn up for work, and there was only 1 worker who was at the cashier counter. The defendant were fully aware that they would be able to place these unlawful goods on rack of the plaintiff shop without supervision. Under the circumstances above, the plaintiff could have reasonably supervised the placement of the socks nor inspect the goods. The plaintiff record shows that the first defendant placed the offending and unauthorized socks on the rack on that day. Defendant have therefore deliberately interfere with the plaintiff business trade, says the statement claim. Okay, 2 benda. Pertama, berkenaan dengan KK Mart dan juga syarikat yang supply stokin tersebut akan didakwa esok. Okay. Mereka akan didakwa di mahkamah jenayah pada esok hari. Sebab itu saya kata, dalam kes ini, leave it to the authorities untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Okay? Leave it to the authorities. Yang kita nak jadi terpaling ni buat apa? Oh, ini kalimah Allah, ini akidah kita. Ya, betul. Akidah kita. Tapi biar pihak berkuasa ambil tindakan lah. Macam saya kata, even dalam negara Islam pun, bila seseorang itu dituduh mencuri, adakah kita boleh nili-wili tangkap orang potong tangan dia? Mana boleh. Kita kena biar pihak berkuasa tangkap dan potong tangan orang itu sabit kesalahan selepas melalui proses undang-undang. Kalau lepas melalui proses undang-undang. Bukannya kita ambil tindakan sesuka hati kita. Dan dalam masa yang sama, KK Mart mengatakan mereka akan menyaman vendor ataupun supplier yang menghantar stokin tersebut. Dan menurut dakwaan KK Mart, pada hari kejadian sepatutnya ada 3 pekerja. 2 tak datang, so tinggal seorang dekat cashier. So bila orang vendor tu datang hantar stokin tu, apa yang berlaku adalah diorang tak tinggalkan je, dia ambil, sebaliknya dia keluarkan,
dan diletak kat situ. Mungkin ada CCTV ke apa mungkin lah. So disebabkan oleh itu, dikatakan mereka semacam cuba untuk sabotaj perniagaan KK-Mart, maka KK-Mart telah menyaman vendor tersebut. Okay? So that's that. So kita biarkan, mungkin kes ni akan ambil masa tahun, sebab civil case ni biasanya dia akan ambil masa tahun lah untuk nak diselesaikan. Tapi then again, justice is there, undang-undang ada, let it be how it is. Dan juga macam Saifuddin kata, Menteri KDN, isu stalking polis tak benar, sesiapa pun ambil tindakan sendiri. Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Saifuddin mengesahkan bahawa tindakan yang akan ambil bukan saja kepada pelaku yang melakukan kesalahan berhubung isu stalking, tetapi juga kepada pihak yang mengambil tindakan sendiri. Saifuddin berkata dalam negara yang mempunyai undang-undang, polis tidak akan membenarkan sesiapa mengambil tindakan mengikut cara sendiri. Polis akan ambil tindakan bukan saja terhadap pelaku, tetapi juga terhadap sesiapa saja yang mengambil tindakan sendiri. Sambil mengulas isu itu besar, Saifuddin berkata kerajaan mahu beralih daripada perkara berkenaan. Okay? So, sesiapa saja termasuk mereka yang terpaling ni, kalau sudah mula mengambil tindakan sendiri, melebihi undang-undang, termasuk ada kes hari tu, grup silat pergi berjumpa dengan budak Cina tu, bagi warning, sound warning. Kalau itu berbentuk ugutan, itu dah boleh dikira sebagai jenayah. The best is, kata someone hari tu, dia kata, kalau macam Firdaus Wong, sepatutnya daripada memviralkan benda itu, Firdaus Wong sepatutnya buat laporan polis. Kan? Buat laporan polis, minta tindakan diambil dengan kadar segera. Polis tak ambil tindakan, barulah viral kan. Ini dia viral dulu. Kan? Jadi timbullah spekulasi-spekulasi. Yang tu saya dah ulas malam lah. Kan? Yang tu macam saya dah ulas malam. Ini saya baca kenyataan berkenaan dengan perkara tersebut. Firdaus Wong, isu ini tak jadi macam ni kalau Firdaus Wong terus lapor polis. Isu jualan stokin boleh diselesaikan jika penceramah Firdaus Wong terus membuat laporan polis, kata Cheong Yok Kiong. Bagaimanapun kata ahli jawatan kuasa DIP Pahang itu, Firdaus sebaliknya menularkan di media sosial. Tapi apanya boleh beliau buat? Beliau tularkan isu itu di media sosial, api-apikan keadaan, mencetuskan kemarahan rakan-rakan Muslim. Kalau itu bukan hasutan, apa lagi? Soal bekas anggota Dewan DIP Tanah Rata Pahang itu. Jadi, betul lah sebenarnya, ambil tindakan tu, buat laporan polis dulu. Kan? Tapi sebaliknya, ni bukan kali pertama Firdaus Wong baru-baru ni. Kes satu grup India juga berlaku dalam keadaan yang hampir serupa. Kan? Tapi tak apalah, nanti kita tengok apa yang berlaku pada Firdaus Wong juga. Adakah beliau juga akan dibawa ke muka pengadilan kerana telah mencetuskan huru-hara. Sepatutnya buat laporan polis je lah. Tak payah jadi terpaling lah. Okay? Firdaus Wong. Alright. Usul rujuk Saifuddin ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Kamal, dia telah merujuk Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ini kerana katanya Saifuddin membuat dakwaan mengelirukan sebanyak 3 kali di Dewan Rakyat mengenai Perikatan Nasional. Beliau tidak menarik balik sama sekali dakwaan yang menyatakan sebanyak 3 kali dibuat dalam Dewan. Sepanjang Pak Goh menjadi PM, tidak ada sekupang pun peruntukan disalur kepada pembangkang. Ini tidak tepat. Untuk makluman rakan-rakan media dan rakan-rakan Malaysia, zaman PN memerintah, zaman COVID, semua ahli parlimen termasuk pembangkang, malah Dewan Negara sekalipun menerima peruntukan 300,000 untuk bakul makanan tanpa ada sebarang rundingan yang buat ketika itu. Katanya Saifuddin dirujuk di bawah perkara 36 Sub 12 Peraturan Mesyuarat. Menurut Wan Faizal, bagi seorang menteri mengeluarkan kenyataan tidak tepat adalah terbukti berpolitik dengan cara tidak sihat. Kita minta beliau tarik balik dalam Dewan, itu saja. Bukan susah, tapi tidak dibuat. Jadi saya terpaksa rujuk beliau ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan sesuai fakta ini dibetulkan dan menunjukkan YB Pagoh dan PN tidak pernah menzalimi pembangkang. Baik. Cerita dia macam ni. Dia di antara dua makna, di antara dua maksud. Maksud yang pertama adalah, adakah yang dirujuk sebagai bantuan itu ataupun peruntukan itu adalah peruntukan parlimen? Sebab kalau kita kata peruntukan kerajaan kepada negeri, kita tak pernah menafikan bahawa
Semua dapat peruntukan. Termasuk sekarang ini. Pembangkang pun dapat peruntukan. Pembangkang tak boleh nafikan. Kelantan dapat 1 bilion. Kedah dapat bilion. Malah pelaburan Kedah dapat berapa bilion USD masuk. So daripada segi bantuan kerajaan kepada negeri-negeri sebenarnya tidak ada isu. Yang Saifuddin persoalkan adalah ataupun bawa adalah berkenaan dengan isu peruntukan ahli parlimen. Tetapi Wan Faizal, dia tidak merujuk peruntukan ahli parlimen. Dia mengatakan bukan peruntukan ahli parlimen. Tengok kami bagi bantuan 300,000 bakul makanan. Saifuddin bukan merujuk kepada bantuan kerajaan untuk COVID. Saifuddin merujuk kepada bantuan ataupun peruntukan ahli parlimen yang sekarang ini diperdebatkan. Bukankah perkara itu yang dipersoalkan oleh pembangkang? Pembangkang mempersoalkan kenapa ahli parlimen pembangkang tidak mendapat peruntukan ahli parlimen. Jadi Saifuddin kata, even pada zaman you memerintah pun, kita tak ada peruntukan. Jadi Wan Saiful kata, tak, kamu ada peruntukan, tipu. Kak, kami tak ada. Maksud Saifuddin Nasution, peruntukan ahli parlimen. Peruntukan ahli parlimen 3 juta itu hanya dapat pada zaman Ismail Sabri setelah menandatangani MOU, kestabilan. Ataupun perjanjian, apa dah? Saya lupa nama perjanjian tu. Itu yang dimaksudkan. Tapi Wan Saiful pusing. Tengok kamu menipu seolah-olah tak ada langsung. Yang kamu bincang pasal botol. Kamu duk cerita pasal botol. Saifuddin duk cerita botol. Tiba-tiba kamu duk cerita pasal tong sampah. Apa hal? Kan? Taklah, tong sampah tu pun boleh letak air, botol pun boleh letak air. Tetapi specifically duk cerita pasal botol. Specifically dalam dewan tersebut, saya dengar perbahasan itu. Perbincangannya adalah mengenai, apa tuan-tuan? Mengenai peruntukan ahli parlimen yang mana pembangkang pun tak dapat, yang mana pembangkang tak dapat pada zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Hanya setelah Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, kita sign memorandum, sign agreement tu. Pada masa itulah barulah dapat peruntukan ahli parlimen. Kita tak menafikan peruntukan bajet kerajaan bagi sekolah, kebantuan COVID. Yang tu memang ada. Even di negeri Selangor pun kita dapat injection, kita tak persoalkan bab tu. Bukan itu maksudkan peruntukannya. Yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen. Itu yang dimaksudkan. Bukan cerita bakul makanan. Saya tahu cerita bakul makanan tu, tuan-tuan. Saya tahu cerita bakul makanan 300,000 tu. Saya tahu cerita tu. I know what happened. Ada some tak sampai dan sebagainya. Tapi tak apalah. That's beside the point. That's the question in hand sebenarnya. Tapi bagi saya yang mengelirukan dewan adalah Wan Faizal sebenarnya. Wan Faizal yang mengelirukan dewan. Saya sebut Wan Saiful tadi. Wan Faizal ni sebenarnya mengelirukan dewan. Orang cerita benda lain, dia duk cerita benda lain. Orang cerita benda lain, dia duk cerita benda lain. Hai, pelik aku. Tak apalah, biarlah dia. Asalkan dia bahagia, tuan-tuan. Alright. Cerita pada pemimpin Sabah pula gesa pendaftaran padu dihentikan. Selepas Sarawak, kini Sabah pula mahu Kementerian Ekonomi menghentikan sementara padu dan membuat penilaian semula terhadap pelaksanaan program berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Jeffrey Ketingan berkata beliau mengambil berat gesaan Kerajaan Persekutuan untuk pendaftaran sistem padu terutama apabila maklumat peribadi, Pinky Zone, thank you, menjadi lebih penting berbanding sebelum ini. Saya juga kurang selesa dengan kerjaan Menteri Ekonomi berhubung isu pendaftaran padu yang dilihat seolah memaksa orang ramai. Sehubungan itu saya menggesa agar beliau menghentikan sementara dan buat penilaian semula strategi. Jeffrey yang juga Presiden Solidarity Star menyifatkan pendaftaran padu selama 4 bulan yang menyasarkan 20 juta bukan saja suatu yang membimbangkan, malah membingungkan. Apa alasan di sebalik pendaftaran yang dibuat secara tergesa-gesa? Adakah dia tidak mendedahkan sistem ini terhadap keselamatan dan ketepatan data? Bagaimana persiapan kerajaan untuk memastikan data akan diurus dan dilindungi dengan selamat dalam situasi terlalu banyak data peribadi dimasukkan dalam sistem dalam masa yang singkat? Pastinya banyak kaedah dan pendekatan secara berfasa yang lebih berhemah, lagipun lebih 65% belum lagi mendaftar. Itu menunjukkan ada isu kepercayaan atau kelemahan, katanya. Baik. Nak cerita kepada Dr. Jeffrey Ketingan, 25 juta data 25 juta data rakyat tak banyak tau.
25 juta data ni bukan data yang banyak. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau masa Shopee tengah sales, bilion masuk ringgit. Bilion, mungkin ratus juta transaction berlaku dalam masa satu malam, within one night. So, 25 million data dalam tempoh 3 bulan bukan data yang banyak. Kalau kita dalam data sistem, 25 million data is nothing. Tuan-tuan, Facebook, TikTok ni, billion of data transmitted every day. Bukan puluh juta, billion. Ratus juta to billion data transmitted every day. Sebab itu kita cerita data, Dr. Jeffrey Ketingan, jangan dok bayang macam kita kita ambil surat khabar ataupun kita ambil borang isi 25 juta penuh dewan tu. 25 juta data tu boleh isi dalam satu hadis je. 25 juta data tu, metadata tu boleh isi dalam satu hadis je. Tak banyak pun. So jangan dirisaukan macam mana proses. Saya baca alasan tu, saya tahu Dr. Jeffrey Ketingan ni dia tak ada alasan sebenarnya nak tolak padu. So dia buatlah, dicipta alasan. Sebab Sarawak kan dah tolak. Dia kena nampaklah dia macam ke depan sikit. Baik tuan-tuan. Kalau siapa yang dah isi padu, dia nampak sebenarnya. Isi padu ni tak sampai 5 minit. Sebab data yang dah diisi tu sebenarnya komplit dah. Cuma ada beberapa data yang mungkin nak ditambah. Contoh, KIR, Ketua Isi Rumah. Di bawah dia, anggota isi rumah, AIR. So, Ketua Isi Rumah ni nanti, dia nak attach AIR kepada siapa? Contohlah, suami isteri ni ada anak, 3 orang anak. Okay. 3 anak ni, umur seorang ni 23 tahun. Yang seorang ni 20 tahun. Yang seorang ni 16 tahun. Okay, kita assume lah yang 23 tahun, mesti dah kerja. Okay. Mesti dia dah tak tinggal dengan bapak-bapak. Tapi rupanya dia dah kerja. Tapi dia dah masih lagi tinggal di bawah bumbung mak dan ayah dia. Soalannya, adakah dia dikira sebagai KIR ataupun masih dikira sebagai AIR? Anggota isi rumah. Jawapannya, dia masih lagi anggota isi rumah. Maka dia kena berdaftar di bawah ketua isi rumah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pengiraan take home pay pendapatan keluarga tersebut. Apabila telah dicampur semua pendapatan, berapa pendapatan mereka dan layakkah mereka mendapat bantuan-bantuan kerajaan, subsidi, dan adakah mereka tergolong dalam golongan yang memerlukan bantuan. Tetapi Sabah, Sarawak, kalau kita tengok 3 negeri yang paling ramai miskin dan miskin tegak adalah Sabah, Sarawak dan juga Kelantan. Saya rasa, ini firasat saya lah. Kenapa tiba-tiba last minute 25 hari bulan, tinggal berapa hari lagi? 31 hari bulan. Sarawak minggu lepas, 2-3 hari lepas, tinggal seminggu lagi, 2 minggu lagi sebelum benda ni habis. Kenapa tak protes masa bulan Januari hari tu? Kenapa sekarang baru protes? Sedangkan timbalan Menteri Ekonomi itu adalah YBGPS. Jawapan mudahnya, now dia realise beberapa perkara. Pertama, data itu berkemungkinan sudah boleh integratekan mana-mana pemilikan kita sebelum ni yang mungkin orang tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang dia risau tadi tu. Bagi orang kaya dia risau lah, orang miskin tak risau. Korang nak risau data korang. Yang kedua, berkemungkinan dengan data tersebut, Sarawak memang dah totally hentikan. Petrajaya, Parti Keadilan Petrajaya, kami akan buat kami akan buka padu, kami akan buka kaunter padu di Kuching, di kawasan Kuching, kawasan Petrajaya pada hari Sabtu dan Ahad ini. Mungkin di kawasan Kubah Ria, kami akan buat di kawasan Kubah Ria. Kita akan buka booth pendaftaran padu. Kalau kerajaan negeri Sarawak tak nak bantu rakyat Sarawak, tak apa, biar kami yang bantu. Now, apa yang mungkin didedahkan tuan-tuan? Satu benda yang mungkin didedahkan dengan hebat, dengan lebih, ialah under reporting miskin dan miskin tegar. Selama ni kita assume je miskin tegar sekian banyak. Tetapi berkemungkinan dengan data tersebut, miskin dan miskin tegar ni mungkin lebih ramai daripada yang sepatutnya. Mungkin lebih ramai. Selama ini data kita berdasarkan gaji.
Tapi kita tak tahu bagaimana dengan mereka yang tak ada gaji. Bagaimana mereka yang bergaji tapi sebenarnya anak ramai. Bagaimana mereka yang bergaji, anak ada OKU, anak ada yang sekolah. Ibu tunggal, bapa tunggal. Kematian suami, kematian isteri. Bagaimana dengan mereka ini dinilai? Sebelum ini penilaian mereka hanya kepada gaji. Kalau gaji RM10,000, T20. Gaji RM15,000, T20. Gaji RM10,000, M40. Tapi dia tak lihat tanggungan. Anak dia, sekolah dia, tinggal dekat Kuala Lumpur, transportation dia, jauh daripada tempat kerja. Dia tak tengok itu. Now, data ini nanti kita boleh tengok secara horizontal dan secara vertikal deep. Ke bawah, kita akan dapat nampak bagaimana data itu memberi kita satu gambaran sebenar berkenaan dengan perkara ini. Dan dalam masa yang sama, heboh, geng-geng PN heboh. Subsidi minyak akan dimansuhkan RM3.60 RON 95. Subsidi minyak akan dihapuskan RM3.40 50 lepas ni RON 95. Habislah kita, matilah nak. Siapa yang kata matilah nak sebab RON 95 RM3.60, insya-Allah dia akan dapat RON 95 punya subsidi sebab anda kategori miskin. Orang kaya tak kisah harga minyak RM3.60 pun. Yang kisah ni orang miskin. Kalau anda kisah, bermakna anda miskin. Okay? Bermakna anda miskin. Now, soalan. Kenapa nak kena letak nombor akaun pula dalam tu? Kan sebelum ni kerajaan bagi bantuan STR. Kerajaan bagi bantuan STR, tuan-tuan bagi apa? Tuan-tuan tak bagi nombor akaun ke? Ke tuan-tuan masuk je datang ke bank, saya nak minta duit tunai keluar daripada bank boleh? Tuan-tuan bagi nombor akaun kan? So, lepas ini akan dipermudahkan. Kerajaan kaji subsidi bersasar secara pindah tunai bulanan. Bermakna, tuan-tuan, sebenarnya subsidi tidak dihapuskan. Tetapi subsidi disasarkan. RM3.40, RM3.50 itu hanya untuk golongan kaya. T20. T itu top 20. Duit tak makan, tak hangat punya makan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mampu bayar RM3 tu, bermakna tuan-tuan jangan risau, bukan T20. Tuan-tuan memang orang bukan T20. Jangan risau. Kan? Macam mana dia tahu nanti isilah padu. Bagilah tahu. Kalau takut data tersebut tak sampai, subsidi itu nanti disebabkan dia akan hapuskan subsidi. Erti kata tak ada lagi subsidi. Tetapi dia ganti dengan apa? Pemberian tunai, kemungkinan. Ini Rafizi mungkin sebut tadi. Salah satunya pemberian tunai, mungkin. Kajian subsidi bersasar secara pindah tunai bulanan. Kerajaan dijangka mempertimbangkan pemberian subsidi bersasar dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan. Kali pertama ditawarkan kepada rakyat berbanding sebelum ini, kata Menteri Ekonomi. Berbanding sebelum ini, subsidi kerajaan diserap terus ke dalam harga barangan yang dinikmati tanpa mengira tahap pendapatan serta status kerakyatan termasuk warga asing. Cadangan ini diangkat kepada kerajaan sekarang sedang dibincangkan dan akan diputuskan ialah bantuan dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan. Sebelum ini ada bantuan kerajaan lain kalau kita bagi 3-4 bulan sekali melalui e-wallet dan sebagainya. Tak, tetapi selepas ini bantuan itu yang mana melibatkan minyak akan diberikan secara bulanan. Thank you Tok Yong 53. Secara bulanan. Jadi sebab itu Rafizi kata, kalau korang tahu, kau dah diputuskan, lepas ni korang akan beria-ia minta supaya padu itu dibuka semula. Sebab korang nak daftar. So lepas ni tak buka balik lah padu tu Wallahu alam. Okey, kenapa padu nak kena tutup sekarang bulan 3 ni? Kenapa? Padu nak tutup bulan 3 sebab kita nak concludekan data. Okay, kita nak analyse data itu, conclude. Kalau data asyik masuk, data itu tak accurate. So, kita kena conclude. So, ada kemungkinan nanti data itu dibuka balik? Mungkin. Ada kemungkinan. Kita tak adalah mati terus sekarang. Tetapi bila tu dan bagaimana mekanisme kita tak tahu. So, daripada nak menunggu benda itu berlaku, ada baiknya kita isi sekarang. Thank you Kaizua. Kita isi sekarang. Tak, tuan-tuan nak risau apa sebenarnya? Terlalu banyak data Tuan-tuan tak isi pun data tu dah ada. Kerajaan dah ada data tuan-tuan. Tak payah sembang lah.
Tak payah sembang. Data tuan-tuan dan puan-puan dah ada dengan kerajaan daripada tuan-tuan lahir lagi. Kat mana lahir, siapa bapa, siapa mak, siapa nenek, siapa atuk, di mana lahir, pukul berapa lahir, bulan terang ke bulan gelap ke, semua data tu dah ada. Tuan-tuan tinggal kat mana, kerja berapa, pendapatan berapa, semua tu dah ada. Kalau dah ada, buat apa dia nak update is? Data itu setakat 2022 bancian. So tuan-tuan tambahlah. Mungkin sejak 2022 sampai sekarang dah kahwin, dah cerai, dah beranak. Kan? Jadi kalau itu berlaku, update. Tapi saya tak nak update. Lantaklah. Kalau tak nak update, then kerajaan akan assume itulah data anda pada kadar yang terkini. Sebab itu kepada YB-YB yang tak nak update, jangan risau. Jangan ingat kerajaan tak tahu data anda. Kan? Kecuali kalau ada harta kat luar negara lah. Harta Ismet Ulam Raja di luar negara, yang tu kita tak boleh kata apalah. Tapi kalau harta dalam negara, selagi mana ada attachment dengan kita atau ahli keluarga kita, kita akan tahu. Sebab dia isu macam ni tuan-tuan. Ini saya tak tuduh mana-mana, tapi ini yang berlaku. Apa yang berlaku kadang-kadang, dia ni ahli politik. Dia tak beli harta. Tapi dia belikan harta dia pada anak-anak dia. Dia beli pada isteri-isteri dia. Isteri atau isteri-isteri dia. Jadi pada dia tak ada harta. Tapi bila padu ni nanti combinekan data dia orang di bawah satu KIR, dia sebagai KIR, kita akan nampak, anak-anak dia ni rupanya banyak harta. Isteri dia pun banyak harta. Dia pula declare diri dia miskin. Macam mana? Itu sebenarnya antara ketakutan paling besar. Jangan tak tahu. Itu kelebihan padu. Tapi kalau tuan-tuan tak ada harta, tuan-tuan nak pergi risau macam orang kaya tu, kenapa? Kan? Tuan-tuan risau macam orang kaya. Orang kaya memang dia kalau boleh dia tak nak declare harta dia. Tuan-tuan, Allah. Kan? Habis kat situ. Dalam masa yang sama juga, kita cerita kemiskinan di Kelantan, tuan-tuan. Salah satu benda yang paling asas di dalam Islam adalah apabila seorang pemerintah itu wajib menyediakan benda paling asas. Benda paling asas itu, terima kasih Kak Zuya, adalah sesuatu yang wajib disediakan oleh siapa, tuan-tuan? Wajib disediakan oleh kerajaan kepada rakyatnya. Kerajaan wajib menyediakan kemudahan-kemudahan asas. Dan di Kelantan, kemudahan asasnya adalah air. Pada tahun 2020, Tuan Ibrahim Tuan Man yang saya gelakkan masa jadi Menteri Air pada waktu itu, menyatakan masalah air di Kelantan selesai menjelang 2023. Kemudian, pada tahun 2024, Dr. Izani menyerahkan sumbangan kepada yatim menyatakan masalah air Kelantan selesai 2027. Dalam masa yang sama, ada laporan mengatakan bukan 2027, 2028. So, bila nak selesai? Semalam kita cerita, Kelantan telah menerima 500 juta. Dan dia kata, kami nak lagi 500 juta. Isu dia sebenarnya, saya nak bagi tahulah, AKSB telah menggunakan sistem yang salah. Dan bila SPAN nak masuk, ambil alih, AKSB enggan bagi SPAN untuk take over. Bagi saya lah tuan-tuan, sebenarnya untuk selesaikan masalah di Kelantan ni, AKSB kena buat macam Penang. Iaitu cagar ataupun serahkan proses ataupun air ni kepada SPAN. Setelah satu period of time, SPAN serah balik kepada AKSB. Tapi dia jual lah, bukan free lah. So, AKSB akan bayar SPAN ni tiap-tiap tahun sehingga selesai hutang. Ini yang Penang buat untuk selesaikan masalah air di Penang dahulu. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau dia masih guna benda yang sama, sistem yang sama, dia tak akan dapat selesaikan masalah air di Kelantan ini. Okay? So, itu yang kita kena faham. Dan kita kena, orang rakyat Kelantan kena faham lah. Terutama bila hari nak puasa. Tapi, faham pun, dia marah lah. Tapi dia marah lepas tu undi balik PAS kan.
Terima kasih WLL. Alright. Okay, habis cerita. Cerita Wan Saiful Wan Jan. Rasuah 6.9 juta pegawai SPRM buka aduan terhadap Wan Saiful. Seorang pegawai SPRM memberitahu dia membuat laporan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu berhubung dakwaan meminta dan menerima rasuah 6.9 juta daripada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan projek Central Spine Road bernilai 232 juta. Kusyari Adilah Mat Arifin memberitahu mahkamah bahawa dia membuat laporan itu, terima kasih Kak Zuya, setelah menerima maklumat berhubung dakwaan itu pada 27 Januari lepas. Semasa pembicaraan hari pertama kes pengubahan wang haram dan rasuah berkaitan projek Jannah Wibawa terhadap ahli Parlimen Tasik Geluguk itu, Kushaini memberitahu maklumat itu diterima berdasarkan laporan SPRM sebelum ini. Saksi penawaran itu berkata berdasarkan maklumat 2022, Wan Saiful selaku Ketua Penerangan Bersatu telah meminta dan menerima 6.9 juta ringgit daripada NAB Turis Sdn Bhd supaya syarikat itu boleh mendapatkan projek infrastruktur itu. Berdasarkan pada maklumat tersebut, saya telah membuka satu borang aduan pada hari yang sama. Saksi itu menambah sebelum membuat laporan SPRM, dia telah berbincang dengan Mazri Muhammad Zaini iaitu penolong Pusraja SPM tentang pembukaan laporan berkenaan. Dia berkata setelah membuat laporan, dia telah memberikan salinan kepada unit rekod sektor awam supaya pegawai SPRM lain menjalankan siasatan. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan balas oleh peguam bela, Shaini berkata dia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan penggunaan kata bantu berkaitan firma itu untuk mendapatkan projek. Apabila Amir mencadangkan bahawa perkataan bantu adalah makna yang terlalu umum, dia tidak setuju. Bagaimanapun, apabila peguam bela menyiasatnya tentang maksud khusus bantu, dalam konteks dakwaan, dia berkata dia tidak tahu. Ketika Amir bertanya siapa yang memintanya membuat laporan, dari mana dia mendapat maklumat mengenai dakwaan terhadap Saiful, Kusyari berkata dia tidak tahu. Tambahnya, dia tidak berjumpa Saiful untuk mengambil keterangan sebelum membuat aduan. Bagaimanapun, dia tidak setuju dengan dakwaan bahawa dia membuat laporan palsu atau berniat jahat. Untuk rekod, saksi itu memberi keterangan mengenai laporan yang dibuat manakala pegawai SPRM telah menjalankan siasatan sebenar terhadap tertuduh. Pada prosiding hari ini, seorang anggota pendakwaan memaklumkan bahawa menteri akan dipanggil memanggil saksi iaitu Menteri Pelaburan Perdagangan Tengku Zafrul yang pernah memegang portfolio Menteri Keuangan. Wan Saiful sebelum ini memohon dibicarakan atas 18 pertuduhan membabitkan 5.99 juta dan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah 6.9 juta. Perhubung pertuduhan rasuah, ahli politik berusia 47 tahun itu didakwa meminta rasuah daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu NAB Turis mendapat projek Central Spine Road Sertik to East Coast Highway Interchange bernilai 232 juta. Dia dituduh menerima wang tunai berjumlah 6.962695454 juta melalui akaun CIMB milik WSA Advisory Group daripada akaun Maybank milik syarikat NAB Turis sebagai upah membantu NAB Turis mendapat surat setuju terima bagi projek itu. Okay. Saya tak berani buat macam ni tuan-tuan. Kan minta juta-juta macam ni kan untuk dapat SST tu, surat setuju terima. Wih, gila. Gila, surat setuju terima macam tu jadi minta. Jadi kes itu berlangsung pada hari ini. Dalam masa yang sama, okay, kalau tuan-tuan perasan tempoh hari lah, pada parlimen hari itu kan, Wan Saiful mendakwa bahawa dia telah ditawarkan jutaan ringgit. Dia telah ditawarkan dengan pelbagai tawaran. Jutaan ringgit. Okay. Sejurus lepas itu dia kata bahawa pegawai SPRM telah menelefon beliau. Tak lama lepas tu. Kemudian tapi Azam Baki kata tak ada pun. Dan dia mendakwa bahawa PMX, kerajaan PMX ni sebagai korup. Tapi tak lama lepas tu setelah nak dibawa Kazuya, thank you. Setelah nak dibawa perkara ini di lembaga di bahagian apa orang kata jawatan kuasa, dia menarik balik dakwaan tersebut. Hari ini, kemudian dia menuduh bahawa sebenarnya Tanjung Karang, kemudian dia kata Bukit Gantang yang bertanggungjawab nak merasuah beliau, memaksa memujuk. Hari ini tuan-tuan, kantoi. Kemudian lepas tu saya nyatakan sebenarnya tak. Tidak. Spekulasinya sebenarnya, saya pun tahu cerita, bahawa bukanlah
Wan Saiful yang ditawarkan. Tetapi sebaliknya, Wan Saiful lah yang meminta tawaran tersebut. Okay? Wan Saiful lah yang meminta tawaran tersebut. Okay, kejap. Tiba-tiba di jam. Okay, kita dengar kenyataan daripada Ahli Parlimen Tanjung Karang mengenai perkara ini. Baik. Aduh, pasal sangat ni. Jangan ni. Ui. Jam ke Facebook? Jap. Saya terpaksa guna TikTok pula nak pergi cari ni. Saya kena cari video dia dulu, tuan-tuan. Okay lah, saya terbaca ni dulu lah. Okay. Alright. Tawaran sokong PM, Wan Saiful yang minta, kata Zulkifli. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Dr. Zulkifli Hanafi hari ini menepis dakwaan Ahli Parlimen Tasik Gelugo, Wan Saiful Wanjan, bahawa dia menerima beberapa tawaran agar mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri. Zulkifli mendakwa tawaran tersebut sebenarnya permintaan daripada Wan Saiful. Jika kita perhatikan, semua tawaran ini adalah permintaan untuk syarat bagi Tasik Gelugo menyokong Anwar. 6 tawaran tersebut adalah: 1. Peruntukan 1.7 juta untuk kawasan. 2. Peruntukan projek sebanyak 2 juta ringgit. 3. Bayaran untuk rawatan kemoterapi isteri Wan Saiful, isteri dia kanser. 4. Bayaran guaman untuk kes mahkamahnya. 5. Token dengan had yang tak dinyatakan untuk kegunaan peribadi. 6. Pengguguran kes mahkamah. Wan Saiful berdepan 18 pertuduhan pengumpulan wang haram melibatkan dana berjumlah 5.59 juta dan 2 pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa. Okay. Pada Jumaat lalu, Zulkifli memfailkan usul untuk merujuk Wan Saiful ke jawatan kuasa khas dan kebebasan Parlimen. Dalam masa yang sama, bila ada yang mempersoalkan adakah Dr. Zulkifli telah menerima bantuan ataupun peruntukan daripada kerajaan, beliau menjawab ya, bahawa beliau telah menerima peruntukan ahli parlimen daripada kerajaan. Baik. Ni saya nak cerita, tuan-tuan. Hari tu saya bagi hint. Saya kata, apa kata dalam Facebook saya ada tulis. Tuan-tuan boleh tengok Facebook, even dalam YouTube pun ada saya cakap. Siapa? Okey, saya kata macam ni. Cakap dengar, tentang cakap dengar. Boleh tak saya kata cakap dengar, sebenarnya yang minta duit tu adalah Wan Saiful. Saya dengar Wan Saiful telah pergi ke sebuah hotel. Saya dengar Wan Saiful telah memohon supaya perkara itu di perjumpaan itu diadakan di sebuah hotel. Saya dengar Wan Saiful telah meminta 2 juta ringgit. Okey, saya dengar Wan Saiful telah meminta 2 juta ringgit. Saya cakap dulu, saya tulis. Sebab saya tak nak nanti orang Wan Saiful saman saya. Kesemua penawaran ini adalah sebenarnya So, apa yang berlaku hari ini, Wan Zulkifli sendiri, tawaran beliau sendiri Sal's punishment isn't here. No, it happens in virtual atau reality. demand We had our friends at Otherworld Interactive allow you to demo 3 of their scariest games.
Oh, God. It's super simple. Oh, no. Is it really scary? Okay, sorry. Gangguan. beliau sendiri Okay, so kita dengar kenyataan daripada ahli parlimen tersebut. kesemua penawaran ini adalah sebenarnya tawaran beliau sendiri atau demand beliau sendiri sebagai syarat untuk ahli parlimen Tasik Gelugor memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Secara spesifiknya, pada 21 Mac 2024, ahli parlimen Tasik Gelugor telah menuduh Gua Musang telah membuat penawaran yang menjanjikan habuan-habuan seperti berikut. Yang pertama, peruntukan parlimen RM1.7 juta. Yang kedua, peruntukan projek 2 juta. Yang ketiga, bayaran kos perubatan isteri YB ahli parlimen Tasik Gelugor yang sedang menjalani rawatan kemoterapi akibat kanser. Yang keempat, kos guaman untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah. Yang kelima, token yang tidak dinyatakan haknya untuk kegunaan peribadi. Yang keenam, pengguguran kes yang sedang dihadapi di mahkamah. Kalau kita amati betul-betul, kesemua penawaran ini adalah sebenarnya tawaran beliau sendiri atau demand beliau sendiri sebagai syarat untuk ahli parlimen Tasik Gelugor memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Adakah mungkin kerana syarat-syarat ini yang tidak masuk akal, maka individu-individu yang disebut Hassan dan juga Datuk Azman yang beliau akan sebutkan itu tidak mampu untuk melayan kehendak beliau. Maka beliau cuba untuk mendapatkan info dan kepastian dengan cuba mendekati ahli parlimen Gua Musang dan juga saya sendiri dengan pendekatan kononnya. Bertanyakan tentang ubat Wegovy yang pernah beliau tanyakan dahulu kepada saya, iaitu sejenis ubat untuk menahan selera makan bagi menguruskan badan dengan suntikan seminggu sekali. Beliau kemudiannya telah confirm dengan saya untuk tetap order 2 botol ubat tersebut. Ini pun sebenarnya agak aneh. Dalam keadaan isterinya yang sedang menderita kanser dan menerima rawatan kemoterapi, dan beliaunya yang mana beliau klaim sangat terkesan dan tertekan dengan penderitaan isteri ditambah dengan kos rawatan ubat tersebut yang mahal. Kenapa dia sibuk pula nak kuruskan badan dengan ubat yang mahal juga? Apakah ada maslahat tersembunyi di sebalik ini? Yang keduanya, beliau juga sibuk bertanyakan bagaimanakah tentang peruntukan parlimen saya. Memang saya jawab, saya terima peruntukan parlimen sepenuhnya. Kemudian seterusnya beliau juga bertanyakan kepada saya soal tentang kesahihan individu yang disebutkan itu, iaitu Hasnan dan Datuk Azman, dan mendakwa beliau kurang yakin dengan mereka. Akhirnya beliau mendakwa juga yang sebenarnya beliau telah bersedia lebih awal untuk memberikan sokongan kepada PMX daripada saya. Dan juga beliau mengaku pertemuan beliau dengan Hasnan dan juga Datuk Azman adalah jauh lebih awal daripada saya mengumumkan menyokong PMX. Jadi kesemua penawaran di atas itu adalah demand beliau sendiri. Dan pertemuan serta perbualan dengan saya atau Gua Musang adalah atas pertanyaan beliau sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian. Tetapi saya atau Gua Musang gagal membantu atau gagal jadi ejen yang baik kepada beliau. Maka beliau melaporkan pula kami yang memujuk beliau. Jadi kenyataan beliau di parlimen adalah jelas bersifat sangkaan jahat, fitnah, mengelirukan dewan dan memutarbelik fakta sebenarnya, serta menuduh saya tanpa apa-apa bukti yang jelas dan saksi, serta cuba memerangkap dan mengheret saya ke dalam agenda peribadi beliau yang berniat jahat, dan ia adalah menyalahi peraturan 36(6) dan juga 36(12) peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Maka saya, ahli parlimen Tanjung Karang, dengan ini telah mengusulkan supaya ahli parlimen Tasik Gelugor dirujuk ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Okey, tuan-tuan tuan-tuan dah dengar Dan yang menariknya, kenyataan tersebut dibuat di luar dewan.
Jadi bermakna Wan Saiful, Wan Jan lepas ni boleh saman ahli parlimen Tanjung Karang ini tentang kenyataan tersebut. Okey. Kalau siapa yang follow Facebook saya dan yang kat Facebook boleh tak tolong tekan like. Saya tengok 200 lebih je baru like saya punya post live malam ni. Tolong tekan like. Dalam Facebook saya menyatakan bahawa ada dua orang lagi ahli Bersatu akan lompat. Pada masa saya menyatakan perkara tersebut, sebenarnya pada malam itu saya mendapat maklumat bahawa Wan Saiful Wan Jan lah salah seorang daripadanya. Wan Saiful Wan Jan telah mengadakan satu pertemuan di sebuah hotel. Okey. Dan di dalam pertemuan tersebut antara perkara yang diminta adalah 2 juta ringgit. Tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana orang yang nak bagi duit tu kata, kenapa aku nak bagi? Apa kelebihan Wan Saiful Wan Jan? Apa kelebihan ini? Dan saya tahu hotel mana, which hotel, which room di Kuala Lumpur. Kan? Dan orang itu pun, saya dapat ni from the horse's mouth, orang itu yang bagi tahu saya sendiri. Okay? So, dia cerita tadi pasal Megovi. Megovi. Wan Saiful Wan Jan ni, dia minta ubat nama Megovi. Dia kata ubat itu mahal. So, saya cek. Berapa harga ubat Megovi ni? Bila saya tengok harga dia $1,350 untuk 28 hari. Lebih kurang $16,000 setahun. Harga dia untuk weight loss saja. Wih. Patutlah. Pelik dah. Kalau kita tengok 1,350 tu MYR, sebulan dia boleh convert, dia boleh jadi 1,350 harga tadi tu MYR. Kalau kita convert, itu membawa kepada mana ni? RM6,388 sebulan. Kalau 16,000 setahun, kan 16,000 setahun lebih kurang lah. 16,000 setahun, RM75,000 dia nak spend untuk kurus tu, tuan-tuan. Okay. Right? Dia nak spend untuk kurus RM75,000. Dia minta itu. Kan? Oh, itu antara benda dia minta tu. Kenapa dia nak kurus saya tak faham lah. Tapi, okay lah. Saya nak cerita lah tuan-tuan. Mula-mula puasa dahulu, ubat kanser. Bukan ubat kanser. Itu ubat nak kurus. Ubat kanser dia minta juga. Ubat kanser untuk isteri dia. Tapi ini ubat kurus. Kan ahli Parlimen Tanjung Karang tadi kata, dia minta 2. Satu ubat kanser untuk bini dia. Satu lagi ubat kurus. Ubat kurus ni yang bernilai 3,000 lebih kurang dalam RM7,000, RM8,000 sebulan punya prescription. Ni saya nak cerita, okey, habis kat situ. Saya mula-mula saya buat bulan puasa ni mula-mula dulu, kalau tuan-tuan ingat. Kan saya kata saya nak buat diet, saya kata kan, ingat tak tuan-tuan? So saya nak buat diet, saya dipanggil sebagai carnivore diet. Ada yang tulis keto diet dan sebagainya kan. Wan Saiful dia nak spend berapa? RM7,000. Saya nak cerita tuan-tuan, ini diet saya. Ni bukan diet. Diet saya macam ni. Saya hanya makan daging. Saya hanya akan makan protein. Saya tak ambil, saya tak ambil karbohidrat saya tak ambil. Kecuali dalam hari ke-5, ke-6. Saya akan ambil sikit portion. Tapi untuk saya nak kekal selepas sahur, macam mana saya nak kekal bertenaga? So, saya ambil benda ni. Saya ambil, misalnya minum ni. Protein ni. Okay. Protein ini. Okay. Protein ini, kenapa saya ambil? Longevity ni nama dia. Tuan-tuan tahu tak NASA? NASA kan, astronot yang ada dekat angkasa lepas tu, kan dia tak boleh nak bersenam. So dia perlukan nutrien. So saya kaji, saya jumpa benda ni. So saya belilah, saya try. Rupanya benda ini menyebabkan saya tak lapar kalau selepas sahur, dan lepas berbuka saya akan lebih bertenaga. Saya akan lebih bertenaga selepas berbuka, dan selepas sahur saya tak rasa lapar. Dan menariknya, ini adalah 100% vegan, tuan-tuan. Maksudnya, halal lah. Dia 100% vegan. Tak ada non-vegan. Ni saya saja tunjuk lah, tuan-tuan kan. Siapa-siapa berminat, ada yang tanya saya nanti, sebab ada yang dah tanya dah.
So berat kau turun berapa Is? Saya bulan puasa hari itu 77.6 kilogram. Tadi saya timbang 73.5 kilogram dalam berapa belas hari puasa ni. Okay. Right. So hari ini kan, saya cek lah online dekat Shopee tu. Dekat laman untuk shop tu kan. Saya cek. Sebab saya nak kena share ni tuan-tuan. Alright. Saya cek. Rupa-rupanya saya contact dia punya company. The company kata, Cik Is, kalau Cik Is punya, dia pun minat saya juga, tengok saya punya live juga. Kalau Cik Is berminat, diorang subscriber Cik Is boleh pergi register. Tuan-tuan kalau nak register, maksudnya nak dapat diskaun, boleh contact admin saya Ana, ataupun scan je QR code kat sebelah ni, isi je borang tu, nanti dia akan bagi topasan UGVT. Sesuai untuk daripada budak-budak sampai orang dewasa. Now, kenapa saya berminat tuan-tuan? Ni bukan endorse produk. Ni saya nak cerita sebab dia berkesan pada saya. Saya dah cuba. Dan harga dia, ni saya nak tunjuk harga dia ni. Bukan RM7,000. Macam kita tengok produk tadi, bukan RM7,000. Saya dah lost 77.6, 76, 75, 74, 73. 4 kilo. 4 kilo. Harga dia bukan RM7,000 tuan-tuan. Harga dia bukan, ni harga dia. Tuan-tuan boleh tengok sendiri kat Shopee. Kan, saya tak jual benda ni tuan-tuan boleh pergi dekat Shopee ni, dan yang menariknya dia ada sale nanti. Dekat Shopee ni ada, tuan-tuan cari je. Sale dekat atas tu, Shopee Live 27 Mac ni 8.30 dia ada live. Dekat Guardian Shopee ada live, dia jual produk ni. Kalau tuan-tuan nak beli dalam keadaan yang murah, harga dia 100 lebih saja. Dia ada banyak sachet. Kan? Protein ni. Saya lebih mudah pakai sachet, saya letak dalam bekas ni, saya minum. Kan? So it gives nutrient, it gives energy to me. Kilo testimoni pada saya. Yang loss pertama sekali saya perasan perut saya. Saya paling tak boleh belah saya punya perut lah. Perut saya dah mula menurun. Alhamdulillah. Tapi long way to go. Saya punya target 70 kilo lah. Saya punya target 70 kilogram. Tapi tak apalah. Okay, itu sedikit daripada saya. Saya tak ada apa-apa dapat daripada benda ni. Benda baik, kita share. Tak payah belanja RM7,000 sebulan. Tuan-tuan beli ni RM100, ada dalam bentuk. Saya beli juga powder. Powder form pun ada. Protein untuk siapa yang pergi gym tu. Ronaldo pakai tau. NASA pakai, Ronaldo pakai. Genuine dekat Guardian. Dekat farmasi ada jual. Guardian lah, dekat Guardian. So ni bukan produk tepi jalan punya lah. Saya kalau produk ni saya akan make sure saya akan pergi di farmasi yang bertauliah. Saya tak ambil yang yalah, tuan-tuan tahu lah kan. Harga dia reasonable. Tak perlu macam itu sampai 7,000, 8,000 dan sebagainya. 70,000 sebulan, tak perlu. Kan dia punya vegan protein dia pun one serving lebih kurang macam makan salmon je. Right? Okay. So terima kasih 7, 8, 9,000 yang menonton kita pada malam ini, 10,000 yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Dan teruskan berpuasa. Kalau tuan-tuan nanti masuk ke Guardian sales pada berapa bulan tadi, saya tulis tadi berapa bulan? 27 hari bulan 8.30 malam. Tolong type dekat situ LTL. Boleh tak? Sekian dari saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.